Okay, apa khabar? Semuanya sihat hari ini? Alhamdulillah. Okay. Yang di belakang tak nak ke depan? Tak nak? Yang di belakang kerusi. Yang di belakang kerusi tak nak ke depan? Saya berikan peluang untuk ke depan. Banyak lagi tempat kosong ni, saya ke depan. Jom ke depan. Meh. Macam mana lama saya tak nampak? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jaga cucu Masuk JC. Tahu tak JC apa? Jaga cucu. Siapa yang ajar saya? Mak Su. Mana Mak Su? Lama saya tak nampak dia. Mak Su yang ajar saya JC tu. Kalau dapat ke depan, bagus ke depan kan. Kita nampak wajah-wajah tersayang. Okey, baik. Hari ini kita nak belajar start muka surat berapa? 3. Oh, 3, 5, 4 tak apalah, tinggalkan je lah tu. Nanti kalau saya baca dia sama dah. Macam minggu lepas. Sebab apa? Okay. Kenapa kadang-kadang saya banyak tinggalkan kan? Sebab dia tu berikan contoh-contoh saja. Contoh-contoh yang mana boleh masih lagi kita kaitkan dengan perbincangan minggu lepas. Jadi tak apa, boleh baca sendiri. Okay, di situ ada banyaklah contoh-contoh yang diberikan kepada kita di mana sebagai seorang muslimah kita ni perlu hidup dalam keadaan yang sederhana. Sederhana tu maksudnya ada pertimbangan, tidak terlalu melampau dan tidak terlalu rendah ketika berada pada kondisi ataupun situasi yang disebutkan. Okey, tak apa, tinggalkan topik yang ketujuh. Hari ini kita akan masuk bab kita yang baru, iaitu bab hati dan amalannya. Bab hati dan amalannya. Kita masuk pada topik kita yang pertama di bab kita yang baru, manfaat takwa. Takwa ada manfaat ke? Ada. Takwa penting. Penting ke takwa ni? Penting. Kenapa penting? Apa dia? Buat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Takut pada Allah. Kita berhati-hati dalam membuat satu perkara. So that's why kita kata takwa itu penting. Okey. Ada yang lain selain daripada jawapan diberikan oleh Kak Som? Glamour Kak Som Ada sesiapa nak berikan jawapan? Kenapa takwa tu penting? Okay, tadi Kak Som berikan kita point, dia kata apa? Takwa ni penting sebab dia guna macam ni. Macam Ustazah cakap macam Ustazah cakap. Dia guna ayat tu. Macam Ustazah cakap takwa ni ialah dia menjadi seseorang itu dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang. Kemudian dia takut kepada Allah. Lagi apa tadi? Poinnya? Dia berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Maka itu dipanggil sebagai takwa. Ada 3 perkara di sana. Okey, ada yang lain? Sebelum kita baca buku ni, nak cakap apa? Tak ada. Fitri nak cakap apa tak? Sama? Oh sama. Ini semua macam kuih tart, dia cetak satu semua sama. Cetak satu semua sama macam tu. Betul tak ada yang lain? Yang duduk-duduk tak ada? Saza boleh bangun. Cik Ya nak cakap apa Cik Ya? Cik Ya belum cakap, dia dah ketawa dah Cik Ya ni. Ya, Cik Ya. Okay, cameraman tak payah ikut saya. Apa dia?
Macam mana? Kita bertakwa. Lama saya tak nampak awak. Betul. Apa dia? Kita inginkan keredaan Allah. Tadi saya nampak ada yang belakang lagi. Orang yang bertakwa ialah orang yang beriman. Boleh jalan sini? Foundation untuk kita jadi orang yang beriman. Minta maaf saya jalan di tengah ni. Boleh ke? Macam main miss. Okay. Baik, ada 3 maksud yang ingin saya bawakan di sini. Okay, berkenaan dengan takwa itu tadi. Satu, saya ambil pendapat daripada Al-Asfahani. Okay, tadi semua dah sebutkan kan ada kata foundation untuk kita lebih berhati-hati, ciri orang yang beriman, semua. Baik, kita lihat kepada definisi ini, kemudian letak balik pada maksud letak di dalam definisi-definisi tersebut. Baik, pertama, Imam Al-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dia menyatakan bahawa kalau kita sebut ia sebagai takwa ialah bila kita menjaga jiwa ni. Okay? Menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa. Jadi dia jaga diri dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh masukkan dia ataupun menjerumuskan dia dalam perbuatan-perbuatan yang dosa. Baik. Dengan erti kata lain, dia meninggalkan perkara yang Allah larang. Itu saya tak tulis. Dengan erti kata lain, orang ini bila dia bertakwa kepada Allah, dia meninggalkan apa yang Allah larang. Baik, yang kedua, kita ambil pendapat daripada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, dia simple je, dia katakan orang yang bertakwa ialah mentaati perintah dan larangan Allah. Simple saja. Okey. Terus kita ada yang ketiga, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Okey. Yang ketiga, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Okey, dia punya penerangan agak panjang sedikit. Dia kata begini, takwa kita sebut sebagai pelindung diri dari murka Allah. Tulis itu je, senang, ringkas. Okay, takwa adalah pelindung diri dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penjelasannya begini, orang yang bertakwa dia meletakkan antara dirinya dan apa yang dia takutkan dari Rabb-nya, sebuah pelindung yang melindungi dirinya dari semua yang dia takutkan. Dalam hidup kita sebagai seorang muslimah ada
banyak perkara yang kita takutkan tentang kemurkaan Allah. Okay, tentang kemurkaan Allah. Apa antara contoh yang boleh diberikan? Yang kalau kita buat, kita akan dapat kemurkaan Allah. Contoh? Maksiat. Okay. Maksiat ada banyak. Contoh? Berzina. Okay. Cantik contoh. Berzina. Berzina ni adalah dosa dosa besar. Mereka yang melakukan dosa zina, Allah Subhanahu Wa Taala akan murka. Sebab tu kita takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi bila kita kata takwa, takwa ini kita letakkan dia sebagai shield di depan diri kita ini, sebagai pendinding supaya kita tak masuk pada perbuatan dosa tersebut. Ini tadi kita panggil sebagai kepentingan. Kenapa takwa tu penting? Sebab dia shield, dia pendinding untuk diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik. Di sini dia kata dengan erti kata lainnya, orang itu bila dia takut tadi kan, yang dia takut kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala, dia letakkan takwa sebagai pendinding pada diri dia. Maksud pendinding itu ialah kita kata dia mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan. Jadi apa maksud shield? Apa maksud takwa yang ada kat depan kita tu tadi? Kita kata kalau kita takut dengan kemurkaan Allah daripada dosa zina, maka kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Bila dia letak di hadapan. Ataupun kita kata kalau kita takut dengan satu dosa, contoh menderhaka kepada kedua ibu ayah kita, contoh kita takut itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi apa yang kita buat? Kita berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Itu kita panggil sebagai shield, pendinding dekat depan. Jadi pendinding ini iaitu takwa tersebut akan bawa kita menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu adalah pada penerangan yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Al-Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Dia boleh rujuklah kalau siapa-siapa ada kitab tersebut. Baik, oleh kerana kita lihat di sini bila takwa ini dia menjadi perisai, pelindung, pendinding, gunalah apa-apa kan, kalau lebih senang bahasa Inggeris shield tu tadilah kan, saya nak pakai shield lah Ustazah, shield tu lagi bagus untuk saya. Okey, tak apa. Silakanlah nak guna apa-apa bahasa yang penting faham. Bila dalam keadaan sedemikian kita lihat begini, sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita. Nabi wasiatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Kerana takwa itu dia shield kita, dia pendinding. Kita kalau ada takwa, orang campak kita dekat mana ataupun kita langkahkan kaki kita di mana pun, ia akan menjadi pendinding untuk kita ni supaya kita tak buat perkara-perkara maksiat. Senang macam tu. Okay, mungkin kita kata, kita kat Singapura ni kita ada orang lah kenal kita. Nanti kalau pergi Jakarta tak ada orang kenal saya, buatlah maksiat pergi kelab ke apa. Macam gitu kan. Contohlah saya kata kan. Tak ada orang kenal kita. Kalau kat Singapura memang kau masuk kelab, Ustazah Sakinah. Dahsyat ya gitu. Tapi kalau pergi mana-mana orang tak kenal kan. Tak apa, orang tak kenal. Aku pergi masuk kelab ke dangdut ke apa kan, orang tak tahu. Masuklah hurah-hurih. Boleh gitu tak? Tapi kerana apa kita tak buat semikian? Kerana kita takwa kepada Allah. Kita tahu itu adalah perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang salah. Kita cegah diri kita daripada melakukan hal yang sedemikian. Bukan kerana nanti orang cakap apa, nanti orang kata pakai tudung labu masuk kelab. Bukan sebab itu. Tapi kerana kita takut kepada kemurkaan Allah. Ini sebab tu Nabi kata kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunt. Sebab tu di mana saja kaki kita berada ataupun kaki kita melangkah ataupun kita hidup dekat mana pun, takwa itu amat penting. Dia akan membantu diri kita menjadi seorang muslimah yang terus-terusan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa pun orang kata pada kita. Kan apa pun orang kata kepada kita, tak boleh gini, kena gini. Tapi kerana kita ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan buat perkara yang dosa itu tadi. Kita akan tinggalkan perbuatan itu. Walaupun sebab dalam sebuah hadis Nabi ada sebutkan tentang apa yang Allah ingatkan kepada kita. Allah ingatkan begini.
Allah kata, kalaupun di satu tempat itu semua mereka ini adalah di kalangan orang yang atqa, jiwa mereka paling bertakwa. Kita ambil contoh dewan ini, Masjid Darul Ghufran. Semua daripada hujung ke hujung sampai ke belakang, sampailah orang yang ada dekat luar masjid ni, keluar, bukan keluar sana luar daripada kawasan ini. Kita kata mereka semua di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah. Allah ingatkan kepada kita, itu tidak sedikit pun akan mengurangkan kerajaan ataupun kekuasaan yang Allah miliki. Dia tidak akan mengurangkan sedikit pun. Dan kalau semua kita di sini adalah orang yang afjar tu maksudnya yang paling teruk perangainya. Semua, tak ada satu pun yang baik dekat sini. Allah juga kata itu tidak sesekali akan mengurangkan kekuasaan dan pemilikan yang ada pada Allah. Bermakna, kalau kita memilih untuk jadi orang yang bertakwa, yang untungnya kita, okay, kita tak rugi. Kalau kita memilih untuk tidak menjadi orang yang tidak bertakwa, tu tadi kan, yang ruginya kita, ada tak kena mengena dengan Allah? Tak ada. Walaupun kita kata di sana kita buat perintah Allah. Yang berbaliknya, keuntungan itu adalah pada diri kita. Kita bertakwa ke, kita tak bertakwa ke, Allah okey sahaja sebenarnya. Allah okey saja, terpulang itu yang kalian pilih. Ini maksud daripada sabda Nabi SAW tentang orang yang paling bertakwa, orang yang paling teruk sekali semuanya, ia tidak akan mengurangkan sedikit pun apa yang ada pada pemilikan Allah. Kerana yang rugi dan untung itu ia berbalik kepada hamba, bukan berbalik kepada Allah. Walaupun kita kata, oh saya buat ni untuk Allah, saya buat ni kerana Allah, betul? Tapi ia berbalik pada diri kita, bukan pada Tuhan yang menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala bila melihat kita menjadi seorang muslimah yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran. Okey, Allah berikan ganjaran. Tapi kalau kita tak bertakwa, kita buat kemaksiatan, Allah berikan balasan. Senang, simple, begitu sahaja. Kan? Kita nak cakap macam mana nanti kalau dekat akhirat? Kita nak kata, oh saya dah bertakwa kepada Allah tapi Allah tu tak adil, tak bagi saya. Oh tak ada maknanya. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu maha mengetahui bagaimana tahap ketakwaan kita. Jadi kalau kita cuba nak defense ataupun kita cuba nak mempertahankan diri kita untuk tidak mendapatkan balasan, balasan tu maksudnya hukuman, azab, okay? Api neraka ni semua, dengan alasan-alasan yang kita reka sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala kata apalah dia ni. Kita seolah-olah rasa kita tu lagi bagus daripada Allah. Sedangkan Allah itu maha mengetahui setiap apa yang ada pada diri kita dan apa yang ada pada hati kita. Okey, baik. Tadi hadis yang saya sebutkan, ittaqillaha haitsu makun, adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, riwayat yang sahih. Baik. Kita masuk pada perenggan kita di sini. Manfaat takwa. Jauh saya bincang Yalah kena faham dulu takwa tu macam mana kan, tiba-tiba masuk manfaat nanti kan blur pula. Baik, pertama, saya bahagikan kepada pertama, kedua dan ketiga. Manfaat takwa yang pertama diambil daripada pendapat Ibn Aun yang mana berpesan kepada seorang lelaki, dia berkata, kamu wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana orang yang bertakwa tidak akan merasa sendirian. Jadi dia kata kalau kita ni jadi orang yang bertakwa, ini manfaat yang pertama kita tidak akan rasa sendiri. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingatkan kepada kita dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-128. Surah An-Nahl ayat 128. Dicatat dalam kitab masing-masing. Surah An-Nahl ayat 128. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik. Kita lihat begini, tadi Ibn Aun, dia kata, kalau kita jadi orang yang bertakwa, kita tidak akan rasa sendirian. Ini kerana kita pegang tadi surah An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa kepada Dia. Dalam keadaan yang begini, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat tersebut, dia kata begini, kenapa kita tak rasa sendiri ketika kita jadi orang yang bertakwa? Kerana dalam apa jua yang kita lakukan dalam hidup kita ini, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sokongan, motivasi kepada diri kita ini tatkala kita menjadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah. Dengan erti kata yang lain, bila kita ini menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama dengan orang yang sedemikian. Okay, so ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kita lihat perenggan kita yang kedua di situ. Zaid bin Aslam mengemukakan ada pepatah yang mengatakan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya Allah akan membuat manusia iaitu orang ramai mencintainya, sekalipun dahulu mereka tidak suka kepadanya. Okey, sekali lagi kita ulang. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya Allah akan membuat manusia iaitu orang ramai mencintainya, sekalipun dahulunya mereka tidak suka kepada diri dia. Ini kita panggil sebagai manfaat yang kedua. Maknanya orang yang bertakwa bukan sahaja mendapat kecintaan Allah, tetapi orang yang bertakwa, Allah buat orang lain cinta kepada dia. Jadi ini manfaat kita yang kedua. Kenapa begitu? Kenapa orang yang bertakwa ni orang lain boleh cinta kepada dia? Sebab apa? Dia cinta Allah. Malaikat akan sayang dia. Macam mana? Macam mana tu? Panjang dia cerita. Tapi tak dengar. Minta maaf. Okey Kak Som, sekali lagi. Bagi yang paling ringkas. Apa tadi? Paling ringkas. Poin dia. Oh, kalau kita cinta Allah, Allah akan suruh malaikat cinta kita, lepas tu nanti malaikat akan seru, macam tu akan seru, kenapa ketawa? Subhanallah. Janganlah ketawa, saya ulang balik je. Kenapa nanti malaikat seru kepada orang lain supaya cinta kita, macam tu? Oh, gitu ya cerita dia. Okey, kita lihat macam ni. Tak salah ya apa yang Kak Som cakap tu, betul lah. Kalau Allah cinta kita, malaikat akan cinta kita. Malaikat akan buat orang lain juga cinta kita. Itu sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan buat makhluk yang lain turut cinta kepada kita walaupun pada awalnya orang tu tak berapa suka dengan kita. Sebab begini, kalau kita merujuk dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-133 hingga 136, kita akan dapati bahawa orang yang bertakwa ini adalah orang yang amat berlapang dada. Okey, boleh faham ya? Dia amat berlapang dada. Dia adalah orang yang memilih damai. Orang yang bertakwa ni tak suka nak gaduh-gaduh, tak suka nak sakit hati, tak suka nak drama-drama ni tak ada. Orang yang bertakwa ni.
Kita kalau lihat orang yang bertakwa ni hidup dia tak penuh drama. Kalaupun ada drama dia cepat je, tak ada to be continued. Dia macam gitu. Okay, dia akan settle hari tu juga dah sudah. Dia namun nak bawa ke 10 tahun akan datang itu tak adalah. Orang bertakwa dia lebih memilih kepada perdamaian. Kerana ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, sebab tu orang akan lebih cenderung untuk sayang kepada dia. Sebab dia tak banyak drama, tak banyak problem, tak banyak cekadak dia. Tak banyak. Dia punya drama queen tu tak ada untuk orang yang bertakwa ni. Baik, kita lihat ya, saya nak kuatkan ya poin kita yang kedua tu tadi dengan surah Ali Imran. Satu tiga tiga hingga 136. Betul tak? Saya rasa betul. 135, minta maaf. 135. Terlebih satu ayat. Okey, yang ini Ustazah Padam boleh sebelah sini? Semua dah salin ya? Okey. Tak apa, nanti kalau tak dapat boleh rewind balik. Rewind balik itu bila punya zamannya ayat Sakinah, rewind. Itu zaman budak-budak sekolah, zaman saya tahun 1990-an punya ayat rewind. Okey. Nanti boleh playback kita punya recording kuliah kalau tak dapat Baik. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu Wa Taala senaraikan kepada kita ciri-ciri orang yang bertakwa. Okay, bagaimana kita nak tengok orang tu bertakwa ataupun tidak? Dalam ayat ini Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Hendaklah kalian ini bersegera kepada keampunan Tuhan kalian dan juga mencapai syurga Allah yang mana ianya terbentang luas antara langit dan bumi. Allah kata apa? Uiddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita siapa orang-orang yang bertakwa itu yang disediakan dengan syurga terbentang luas antara langit dan bumi tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, pertama Allah berfirman, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama, iaitu orang-orang yang mana mereka menginfakkan harta mereka ketika susah dan senang. Dengan arti kata lain, orang yang bertakwa suka membantu orang lain. Tidak kira sama ada dia sendiri susah ataupun dia senang. Okey? Sebab itu orang yang begini kita suka, betul tak? Kita semua suka orang yang suka bantu orang lain kan? Sikit-sikit, nak minta tolong boleh? Boleh je tolong. Nak tolong apa? Pinjam duit berapa? 1,000? Aku bagi je. Macam gitu kan? Kita suka tak? Of course kita suka. Tipu kata tak suka kan? Ataupun kita kata, ataupun orang itulah dia kata, tapi aku tak cukup duit lah Sakinah. 50 boleh? Dia masih lagi kan? Nampak tak? Walaupun dia tak cukup duit, tapi dia masih lagi nak memberikan walaupun sedikit. Ini yang Allah kata, orang yang begini dia suka bantu orang lain, tidak kira dalam keadaan susah ataupun senang. Okey, ini nanti rujuk ya ayat 134. Saya letak nombor di sini maknanya balik pada sini surah Ali Imran ayat 134. Okey, belajar coding sikit lah hari ni. Okey. 134 balik pada Ali Imran. Seterusnya, Allah kata apa? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini adalah orang yang bertakwa. Sebab tu orang suka kepada dia. Dia menginfakkan hartanya ketika dia susah dan juga ketika dia senang. Wal kaziminal ghaiz Allah sebutkan, dan dia menahan rasa marah. Menahan rasa marah ni macam mana? Orang kita suka tak orang yang suka marah-marah? Tak suka. Sikit-sikit tekan minyak kau. Sikit-sikit tekan minyak. Tanya sikit marah.
Kak, hari ni Ustazah kerja tak? Kakak kaunter selalu garang tahu tak? Hari ni Ustazah kerja tak hari ni? Tak adalah, dia cuti. Sikit-sikit tekan minyak ya Allah, kita bukan PMS agaknya kakak tu kan. Sikit-sikit nak marah, tanya sikit, Kak hari ni Ustaz datang tak? Tanya Ustaz tak habis-habis ni, apa tanya Ustaz? Macam lah aku jaga dia. Macam gitu ya, marah lagi. Ya Allah, sabar kita. Jangan suka marah-marah, tak bagus. Saya pun tak suka. Biasa kena marah kat kaunter. Macam mana ya? Dulu kita belajar kan, suka selalu biasa kena marah kat kaunter. Tak faham lah apa masalah kat kaunter ni. So kita customer service, saya tak tahulah kan. Mungkin orang mungkin ada di sini pernah jadi customer service ke apa kan. Kita ni orang yang duduk di barisan hadapan contohnya, kita tak boleh lah nak marah-marah kan. Nanti kan orang tak salahkan orang tak salahkan ni tau pasal apa. Orang kata inilah orang perempuan sikit-sikit marah. Itu juga ayatnya. Ya ke orang perempuan sikit-sikit marah? Ketawa pula, betul ke benda tu? Ya, orang perempuan suka marah ya? Tak suka. Bila orang perempuan je marah. Macam itu, tanya sikit marah. Dah kahwin? Belum. Kan? Kepo. Jalan. Dah ada anak. Sibuk tanya orang ada anak pasal? Nak bagi anak kau? Marah lagi. Belajar sampai mana? O level je. Sibuk tanya orang O level apa. Mentang-mentang PhD. Kita relax. Tenang-tenang kita ni. Yelah, ada orang tanya prihatin kan. Okey, sudahlah. Orang tak tahu kan. Kita janganlah cepat-cepat marah kan. Kita merelax lah. Tenang-tenang kita ni. Orang tanya apa kan. Kurang-kurang pun mak saya suruh macam senyum sudah. Kurang-kurang kan mak kita. Orang tanya apa, kalau rasa tak nak jawab, senyum je. Tak payah marah-marah. Gitu kan. Tak payah kita ni sikit-sikit nak mengamuk, sikit nak marah apa kan. Namun di sini kita lihat, orang yang bertakwa, sebab tadi saya kata, orang yang bertakwa ni dia lebih memilih kepada perdamaian. Jiwa dia tenang. Sebab tu, orang cinta kepada dia. Orang suka duduk dengan dia. Kan kalau duduk dengan dia tak kecoh. Kalau jadi apa-apa pun kita rasa macam selamat je. Betul kan? Sebab dia jenis yang macam, walaupun dia berani, tetapi dia tak jenis yang macam pukul orang ke, sikit-sikit nak cepuk, sikit-sikit nak tu kan. Kita rasa tenang dan aman. Kerana dia memiliki sifat menahan rasa marahnya. Orang yang mampu menahan rasa marahnya dikategorikan sebagai penduduk syurga. Okay, ahli syurga yang mana disebut sebagai orang yang bertakwa. Okay, wal kazimina al-ghaiza wal afina 'anil nas, dan juga memaafkan orang lain. Ni pun susah jugalah nak buat. Ya, susah maafkan orang lain. Orang yang suka maafkan orang lain ni dia rugi ke tak rugi? Apa dia? Oh, kadang maaf-maaf kena pijak. Oh no, sian kakak. Kadang maaf-maaf kena pijak. Kita tak nak orang pijak kita tau. Sedihnya kakak. Tapi saya tak nafikan, betul. Kita kalau baik sangat memang kena pijak kepala. Betul tak Cik Ana? Cik Ana baik macam mana dulu orang pernah pijak kepala? Cuba cerita sikit. Diam dan sabar je macam tu. Tak, Cik Ana ada apa-apa contoh tak nak beri? Tak ada. Memang tak pernah orang pijak kepala. Masya Allah, baik Cik Ana. Memang orang tak pernah pijak kepala ya, Masya Allah. Memanglah orang tak pernah pijak kepala kita. Maksud saya ialah, orang tak pernah ke buat sesuatu yang buruk pada kita. Itu maksud saya, pijak kepala tu kosong ni. Harfan biharfin pula je faham. Word by word je faham banyak saya. Bukan pasal pijak kepala gitu. Bukan gitu. Kalau kena saya pun saya ngamuk juga. Pijak kepala aku hafal Quran kau. Macam gitu ya. Dulu saya ingat ni side track sikit. Terus saya ingat tau. Masa saya belajar. Sampai bagi saya bila kita dah lebih belajar kita ada ilmu ni. Saya kata pelik dulu kefahaman orang-orang ni. Bila saya belajar dekat Ma'had kan. Ma'had Tahfiz lah. Ada kakak-kakak senior ni. Kalau dia baring, dia marah tau kalau kita langkah dia. Dia kata, kau jangan langkah aku tau, aku ada Quran. Yelah sebab dia hafal Quran kan, dia rasa diri dia ada Quran. Jadi macam dia marah kalau kita, kadang-kadang dia baring kat situ. Rumah dulu, asrama bukan macam asrama sekarang ya. Dulu saya, ya Allah, saya belajar.
Bila abah saya hantar nangis, ya Allah hujan. Sebab apa kita budak Singapura, manalah reti nak cuci baju pakai tangan. Manalah reti kan nak masak ke apa kan. Kena nangis, hujan, banjir dekat rumah tu. Tapi yang peliknya, pendapat dia kan, jangan langkah kita sebab kita ni ada Quran. Saya kata, oh macam tu ada Quran saya pada waktu kita budak-budak lagi umur 18 tahun kan, masuk asrama je kak. Okeylah kak, tak langkah lah. Tak langkah. Apa-apa jadi pun jalan tepi-tepi. Baringlah kau baring. Macam tu kan. Jalan buat bodoh je. Tapi yang bila kita dah belajar ni kan, kita tak ada kot. Tak adanya. Kalau siapa suruh baring situ? Orang nak jalan susah. Orang langkah jangan marah orang lah. Macam itu kan. Tapi orang yang betul-betul dia hafal Al-Quran, dia tak akan cakap gitu dengan kita sebenarnya. Dia tak akan cakap gitu dan dia pun tak akan beritahu kepada orang yang dia hafal Quran. Biasanya lah bagi saya, kalau betul-betul lah kan, kita tak nak beritahu orang kita hafal Quran ke apa kan, sebab dia benda yang berat, tanggungan yang berat pada diri kita. Okay, hafal Quran ni kalau tak betul-betul, banyak dia punya syarat-syarat ya. Namun yang penting kita lihat di sini, pasal pijak kepala, balik pijak kepala. Okay. Pijak kepala tadi. Orang yang dia berusaha untuk memaafkan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala lihat mereka ini sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tadi saya kata, orang yang bertakwa ini dia tak suka drama. Dia tak suka memilih untuk gaduh, tak suka memilih untuk jadi orang yang provoke ataupun buat apa-apa perkara yang boleh menimbulkan pergaduhan dan juga kekecohan. Jadi bila kita memaafkan ni, betul tadi katakan, nanti kalau kita maafkan orang, lepas orang ingatkan kita baik sangat, orang akan buat kita lebih teruk daripada apa yang telah dia buat. Memaafkan ni saya kata kena ada cara juga. Okay, ada cara juga. Tak semestinya kalau kita maafkan orang itu, kita kena layan dia baik. Faham tak maksud saya? Ada orang dia memilih untuk memaafkan tapi dia tak nak ada lagi apa-apa. Okay, nampak tak? Dia tak nak lagi, okeylah saya dah maafkan dia tapi saya tak nak berbual lagi dengan dia. Ini bukan saya kata memutuskan silaturahim ya, bukan begitu. Saya tak nak lagi jadi kawan baik dengan dia. Namun kalau kita jumpa dia dekat luar, kita tegur lah macam tu. Nampak tak? Ini namanya orang yang memilih untuk memaafkan. So bila kita buat begitu kepada orang yang dah buat salah kepada kita tadi kan, kemungkinan besar dia akan melihat, alamak, maknanya dia ni tak boleh buat main gitu. Kita ada cara kita bila kita nak berhadapan dengan orang yang begini. Mungkin sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ke 3 kali tak boleh? Tak boleh Sekali je dah tak boleh 2 kali boleh? Boleh juga, boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Kenapa tak cakap boleh? Boleh lah tu macam tak boleh je. Kasih chance ya, golden chance. Ya, mesti ada peluang kedua. Dalam hidup ni. Ya, mesti ada peluang kedua. Namun kita lihat begini, orang yang dia sentiasa berusaha untuk memaafkan orang lain, dia tak pernah rugi. Saya pernah cakap hal ini di Masjid Kasim. Saya ada kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat diri kita bila seseorang itu dia memaafkan orang lain. Tetapi ini adalah pilihan kita sebenarnya. Bukan satu perkara yang wajib untuk memaafkan. Senang saya kata gitu. Kalau orang buat salah, oh wajib maafkan dia. Wajib tak. Sebab kita ada perasaan, kita ada naluri dan kita ada, orang kata, sakit hati, okay? Kita ada trauma, kita ada pelbagai macam yang kita rasa dalam diri kita bila orang lain buat perkara yang tidak baik pada diri kita ni. Jadi bila saat kita nak memaafkan itu tadi, ia adalah pilihan sebenarnya. Dan saya selalu ingatkan, ambillah masa sebanyak mana untuk memaafkan. Kan kita rasa kalau hari ni kita tak boleh maafkan dia, tak apalah, esok cuba. Kalau esok tak boleh, lusa. Kalau tak boleh, cuba lagi dan terus cuba untuk memaafkan. Kerana apa? Kita nak ada perdamaian itu tadi dalam hidup. Kita ingin jiwa yang tenang. Tenang ke rasa-rasa ni kalau kita ni nak bermusuh dengan orang? Tak tenang. Kita akan sentiasa ingat muka dia. Kita akan sentiasa, geramnya. Ingat je geram. Ingat je benci. Ingat apa? Macam nak pijak aje. Sebelum dia pijak kepala aku, biar aku pijak kepala dia. Macam tu rasanya kan macam tu. Keadaan sedemikian ada dalam diri kita. Tapi usaha untuk maafkan.
insya-Allah kita akan lebih tenang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan orang yang memaafkan orang lain ini sebagai insan yang mana dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ini ayat 134, 134 ni pun 134. Baik, pada ayat yang ke-135 Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan orang yang bertakwa ini ialah orang yang mana dia ada buat dosa. Ni cantik. Okey. Maknanya kita nak kata, oh kalau orang bertakwa ni tak buat dosa langsung ke? Tidak. Kita hamba Allah ni tak terlepas daripada dosa. Ada silap kita, ada salah kita ya dalam hidup. Dia ada buat dosa tapi dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Okay, dia ada buat dosa, ada buat salah, kemudian dia ingat Allah. Bila dia ingat Allah, dia pun meminta ampun kepada Allah. Baik. Poin kita yang keempat ada dalam ayat yang ke-135. Nanti boleh rujuk ya. Baik, kita ada empat ciri orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran pada ayat 133 hingga 135. Di mana kita lihat daripada pertama hinggalah yang keempat, mereka yang memiliki ciri-ciri ini sentiasa akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan buat orang lain cinta kepada dia. Dan kita tahu orang kalau bantu orang lain pasti ramai yang akan suka kepada dia. Kalau dia mampu untuk menahan rasa marah dia, ramai yang rasa selesa untuk duduk dengan dia. Yang keempat, kalau dia adalah orang yang suka memaafkan orang lain, kita akan melihat orang yang begini memiliki kemuliaan pada diri dia. Dan yang keempat, dia ada buat salah. Orang yang buat salah lalu dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak jadikan hal itu sebagai perkara yang selesa dalam kehidupan dia. Kerana orang yang kalau dia buat salah, dia buat silap, kalau dia rasa benda itu tak ada apa-apa, dia takkan bertaubat kepada Allah. Dia takkan rasa nak istighfar, takkan rasa benda tu azab, takkan rasa benda itu adalah perkara yang boleh membawa dia ke dalam api neraka. Sebab tu di sini Allah ingatkan kepada kita, kalau nak jadi insan yang mendapatkan kecintaan manusia, berusaha terlebih dahulu untuk menjadi insan yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu adalah manfaat kita yang kedua. Seterusnya, manfaat takwa yang ketiga. Pada satu hari, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah menasihati Ibn Abi Zi'ib. Apabila kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Akan tetapi, apabila kamu takut kepada manusia, sesungguhnya mereka sama sekali tidak akan boleh melindungimu dari azab Allah. Ini kita nak panggil macam ni. Siapa ingat wasiat Nabi kepada Ibn Abbas yang saya buat IG live tu? Siapa ikut? Kak Zah, ingat tak Kak Zah? Kena tanya pula, ingatkan dia tak nampak aku. Kak Zah, wasiat yang pertama apa dia? Atau siapa ingat? Liza ingat? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Okay. Manfaat yang ketiga di sini. Okay, manfaat yang ketiga untuk mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia. Okay, ini manfaat yang ketiga.
Yang mana Nabi SAW pernah berpesan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kata kepada dia, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Insan yang begini, okay, kita lihat di dalam wasiat Nabi SAW itu tadi, Nabi ingatkan kepada Ibn Abbas, menjaga Allah tu bukan makna kita jaga ni macam kita jaga anak kita. Kita letak lagi, kita tengok je, bukan gitu. Tapi menjaga Allah ialah dengan maksud yang sama sebagaimana takwa tadi. Kita menjalankan perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah. Okay, bila kita masuk pada definisi menjaga Allah itu, dia sudah sama dengan maksud takwa. Bila sama, kita lihat di sini, orang yang dia jaga Allah kerana dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atas dasar ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situ Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menjaga orang yang begini. Dan daripada sebarang kesusahan ni, kalau dia susah, kalau ada apa-apa perkara yang akan mengganggu kehidupan dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan perlindungan untuk orang yang begini. Walaupun kita kata ujian dia macam tak berhenti-berhenti kan. Biasa kan kita nampak ada orang susah je hidup dia, tapi dia baik. Macam tu kan. Dia baik, dia orang yang solat, orang yang sentiasa tahajud, tapi Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan ujian yang bertimpa-timpa. Adakah kita nak kata Allah tak bantu dia? Dia bukan begitu. Biasanya orang yang begini, kita akan lihat dia tenang. Jiwa dia, cara kehidupan dia, kan? Ujian sebesar apa pun yang Allah timpakan pada diri dia, nampak dia Masya Allah, tenang dia orangnya. Dan kita pun tak tahu rupanya dia tu ada masalah. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga seseorang. Bila ada rasa ketenangan dalam hati kita berhadapan dengan apa jua musibah, bukan bermakna kalau Allah saya balik pada ayat pertama. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak settlekan lagi musibah kita ataupun kita tak nampak jalan keluar lagi pada musibah kita, bukan bermakna Allah itu biarkan kita macam tu, bukan gitu. Tapi kalau cuba lihat, kalau kita ada rasa tenang, kita masih lagi nak solat, masih lagi nak zikir, ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk berhadapan dengan masalah itu. Okay, masalah biasanya akan buat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah merupakan satu peluang dan ruang bagi diri dia untuk lebih-lebih lagi menguatkan doanya, menguatkan zikirnya, menguatkan salatnya, sebab itu kita nampak dia tenang. Dia tak nampak itu sebagai satu musibah yang menjadi pengakhiran kepada kehidupan dia. Ini beza orang yang bertakwa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jaga hidup dia. Maka sebab itu di sini Sufyan Ats-Tsauri tadi dia kata, kalau kita ni sebaliknya lah, kalau kita tak takut kepada Allah tapi kita takut kepada manusia, maknanya kita serahkan hidup kita ini pada manusia. Manusia yang, bagi kita manusia yang menentukan nasib hidup kita. Di sinilah dia kata, mereka itu sama sekali tidak boleh melindungi kita dari azab Allah. Kerana yang memberikan rahmat dan kasih sayangnya yang boleh menyelamatkan kita daripada terkena azab Allah itu adalah Allah sendiri, bukan makhluk. Kita kalau sembah makhluk macam mana pun, makhluk itu tak mungkin boleh selamatkan kita daripada api neraka. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyelamatkan kita. Baik, sebab itu di sini kita ada satu kenyataan yang dipetiklah daripada sebuah kitab di situ. Dia kata, Nabi Sulaiman ibn Daud alaihi salam berkata, Nabi Sulaiman kata, kami diberi sejumlah anugerah, baik yang diberikan kepada manusia maupun yang tidak diberikan kepada mereka. Kami pun menguasai sejumlah pengetahuan, baik yang diajarkan kepada manusia maupun yang tidak diajarkan kepada manusia. Ini nikmat yang Allah berikan kepada
Nabi Daud, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Apa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Boleh faham bahasa binatang. Okey, satu lagi. Menguasai jin. Okey, dua lagi. Bunyi apa ya? Okey. Menguasai jin lagi. Tiga. Dua je. Banyak. Mak Isa, banyak. Dah malah nak cakap banyak je senang. Banyak. Tak payah lagi nak senaraikan Yang penting banyaklah Ustazah. Betul, banyak. Nabi Sulaiman ialah Nabi yang paling kaya. Manusia yang paling kaya, senang kata. Nabi yang, kalau di kalangan Nabi yang paling kaya. Di kalangan manusia yang paling kaya. Di kalangan makhluk yang paling kaya. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman. Yang mana Nabi Sulaiman mewarisi semua itu daripada ayahnya, Nabi Daud alaihi salam. Okey? Dia mewarisi semua itu daripada ayahnya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Sebab tu tadi di sini ayat yang kata kami diberikan sejumlah anugerah baik yang diberikan kepada manusia maupun yang tidak diberikan kepada mereka. Ada banyak nikmat yang kita ada juga dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Tapi ada nikmat yang kita tak ada, Nabi Sulaiman ada. Contoh tadi, Fitri kata Nabi Sulaiman boleh faham bahasa binatang. Nabi Sulaiman boleh menguasai jin. Kita boleh kuasai jin? Ada sesiapa boleh kuasai jin? Angkat tangan. Jangan ya, tiba-tiba dia angkat tangan. Angkat tangan. Saya lari dulu, tak adalah. Kalau dia boleh kuasai jin maknanya dia bomoh. Sebab tu saya lari. Tak adalah gurau. Itu je problem je kan. Kita ni kalau boleh kuasai bomoh, kuasai jin maknanya kita ni bomoh. Ada benda-benda yang kita amalkan yang menyebabkan kita boleh kuasai jin tu. Kita tak boleh kuasai jin gitu-gitu saja, tak ada. Jin takkan seseorang tunduk dengan kita. Kan? Kita mesti amalkan sesuatu ikut kehendak dia. Kan? Sembelihlah ayam ke apa, ambil darah ke apa, bagi dia makan, baru kita boleh kuasai. Tapi Nabi Sulaiman, adakah dia melakukan semua itu? Tidak. Allah beri kepada dia sebagai nikmat yang tidak dianugerahkan kepada orang lain. Okey? Kemudian Nabi Sulaiman, dia ada kerajaan yang begitu kaya. Bahkan lebih kaya daripada kerajaan Sabak yang diperintah oleh seorang raja perempuan. Itulah kisah orang kata pasal Ratu Balqis lah apa-apa kan. Macam-macam kisah datang. Yang penting kita lihat di sini, kekayaan nikmat yang ada pada Nabi Sulaiman alaihi salam dan juga ayahnya yang dia warisi itu tadi kan. Dia kata, lihat pada perenggan yang berikutnya. Namun kami belum pernah mendapatkan sesuatu yang lebih utama daripada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia dan ayahnya, Nabi Sulaiman kata apa? Yang lebih utama ialah nikmat takwa yang ada pada diri kami. Kenapa dia rasa itu lebih utama? Sebab takwa itulah yang akan menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Takwa itulah yang akan menjadikan kita hamba Allah yang merendah diri. Dia kaya macam mana sekalipun, Nabi Sulaiman alaihi salam bukan orang yang sombong. Kita kaya sikit dah anggap kita ni tahu. Jalan tak nampak bumi kita kalau kaya sikit. Jalan. Dengan handbag. Sikit je tu Allah bagi. Tak sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Belum lagi kita jadi macam Nabi Sulaiman kan. Kalau jadi macam Nabi Sulaiman tak tahu apa jadi dengan kita ni. Rasa terbang ni. Kan rasa terbang kalau jalan tu. Kalau tadi jalan tak tengok bumi, sekarang jalan terbang katanya. Masya Allah, tabarakallah. Contoh yang baik. Sila lihat dalam surah An-Naml. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita dengan detail nikmat-nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan juga ayahnya Nabi Daud. Allah ingatkan kepada kita dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-15.
hingga ayat yang ke-19. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahu walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Pertama, Allah kata sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud, iaitu Nabi Daud, dan juga Sulaiman. Apa yang Allah beri? Ilmu. Yang mana Allah tak berikan ia kepada makhluk yang lain. Ilmunya apa? Tadi kita kata ilmu boleh menguasai jin, ilmu boleh faham bicara binatang ya. Tidak ada satu pun makhluk. Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini dia kata apa? Tidak ada satu pun manusia yang Allah berikan dengan nikmat ini. Kita kalau kata kita faham kucing kita tu, kita faham gitu-gitu je kan, kata kan. Kucing kita sakit perut, kucing kita nak kahwin, kucing kita nak itu kan, kita faham gitu-gitu je. Tapi Nabi Sulaiman dia faham betul apa yang disebutkan oleh binatang itu. Sampaikan semut pun berbicara, dia boleh faham bahasa semut. Itu Allah Subhanahu wa taala rekodkan dalam surah An-Naml itu tadi. Lalu kita nampak begini, dalam keadaan yang Allah berikan ilmu yang sebanyak-banyaknya kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Allah beritahu kepada kita wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ucapan alhamdulillah, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan ungkapan kata segala puji pada Allah allazi faddalana ala kathir, yang mana telah memberikan kepada kami dengan anugerah, dengan nikmat yang begitu banyak jika nak dibandingkan dengan orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Lalu pada ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman dia mewarisi apa yang ada pada Nabi Daud. Ada 3 perkara yang diwarisi. Okay, Nabi Daud ini dia ada ramai isteri je. Ada riwayat kata dia ada 100 orang isteri. Jadi anaknya ramai. Tetapi di kalangan ramai-ramai anak yang dimiliki oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman sahaja yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Nabi Daud. 3 perkara. Pertama, Allah berikan pewarisan daripada sudut kekayaan. Nabi Daud kaya, Nabi Sulaiman juga kaya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman dengan satu bentuk warisan kerajaan. Nabi Daud dia seorang raja, Nabi Sulaiman juga adalah seorang raja. Dan ketiga, dia mewarisi daripada sudut kerasulan. Nabi Daud adalah seorang rasul, Nabi Sulaiman juga adalah seorang rasul. 3 perkara ini dimiliki oleh Nabi Daud dan 3 perkara itu juga diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Wa warisa Sulaimana Daud. Wa qala ya ayyuhan nas. Pada ayat yang ke-16 itu mereka ni, Nabi Sulaiman dia berkata kepada rakyatnya. Dia kata, ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr. Kami diajar tentang percakapan burung. Burung apa yang famous dengan Nabi Sulaiman? Hudhud. Okey, apa kata hudhud? Kan aku nyanyi lagu M. Nasir pula nanti. Okey, kita lihat di sini. Nabi Sulaiman dia kata kami faham bahasa burung, maknanya perbualan yang diucapkan oleh burung. Wa utina min kulli syai', dan telah diberikan kepada kami dengan setiap sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Seterusnya pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr. Nabi Sulaiman memiliki bala tentera yang begitu ramai, yang tidak boleh ditandingi oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Jika kerajaan-kerajaan yang lain mereka hanya memiliki tentera di kalangan manusia, tetapi Nabi Sulaiman dia memiliki tentera di kalangan manusia, jin dan haiwan. Iaitu yang terdiri pada burung di situ. Ada 3. Maknanya ini juga kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman.
Namun, kalau kita rujuk pada ayat yang ke-19 dalam surah An-Naml ini, kita lihat bagaimana ketakwaan Nabi Sulaiman alaihi salam dapat terzahir pada ucapan doanya di ayat yang ke-19 dalam surah An-Naml, di mana ketika pada waktu itu dia tersenyum bila mendengar ucapan semut-semut yang takut dipijak oleh dia dan bala tenteranya. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, kau berikanlah kepada aku ilham, anugerah untuk aku bersyukur pada nikmat-nikmat yang engkau berikan. Ini tanda orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadikan kesyukuran sebagai bentuk untuk merealisasikan rasa taatnya kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita, insan yang sentiasa diberikan dengan nikmat yang melimpah ruah, maka perlu untuk diri dia itu meletakkan dalam keadaan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman lebih kaya daripada kita. Nabi Sulaiman dia lebih berkuasa daripada kita. Nabi Sulaiman dia memiliki segala-galanya. Tetapi dalam keadaan yang memiliki semua itu, tidak sedikit pun menjadikan dirinya orang yang tipis daripada sudut ketakwaannya. Bahkan apa yang dia miliki menjadikan ketakwaannya sentiasa berada di hadapan. Sebab itu di sini dia memanjatkan rasa kesyukurannya. Dia minta kepada Allah, berikan kepada aku dengan ilham untuk sentiasa bersyukur kepada engkau atas nikmat yang engkau berikan semua itu. Lalu dia kata apa dalam doa ini? Alayya wa ala walidayya. Nikmat yang dia sebutkan dalam doa tu kan, dia bukan hanya sebutkan pada nikmat yang dia miliki tau. Tetapi dia juga sebutkan pada nikmat yang dimiliki oleh kedua ibu bapanya, iaitu Nabi Daud dan juga isterinya, iaitu ibu dia. Kerana begini, dalam doa ini dia mengajarkan kepada kita, ada kalanya apa yang kita miliki dalam hidup ialah sesuatu yang kita dapat menerusi ibu ayah kita. Okey? Contoh, ada orang dia kaya, yes dia kaya. Kenapa dia kaya? Sebab bapak dia kaya. Macam tu kan. Kenapa dia muda-muda dah ada company Oh sebab tu company bapak dia gitu kan. Dia mewarisi daripada ayah dia. Sebab itu nikmat yang ada pada ayah dia dia turun kepada diri dia. Kalau kita tak lihat daripada sudut wang ringgit ataupun harta tu tadi kan, kita lihat begini. Kita pandai kan kadang-kadang, tapi kenapa kita pandai? Cuba kita fikir. Sebab mak ayah kita pandai. Kita mewarisi jeans dia. Jeans bukan jin. Bukan saka. Saka tu tak main. Okay? Kita mewarisi apa yang ada pada kedua ibu ayah kita. Okay, tengok mak ayah dia, oh mak bapak dia doktor, kau patutlah jadi doktor. Macam gitu kadang-kadang kan. Dia mewarisi. Okay? Contoh, mak kita pandai masak. Kita pandai masak? Tak. Kakak jangan sindir saya kakak. Macam sindir saya pula ya. Mak kita pandai, tapi ada orang kan, mak dia pandai masak. Dia turun pada diri dia. Mak kita ada 5 orang anak. Tak semualah 5-5. Kan? Tapi satu orang, dia biasanya akan mewarisi apa yang ada pada ibu ayah dia. Macam contoh Nabi Sulaiman, adik-beradik dia yang lain tak mewarisi apa yang ada pada Nabi Daud. Tapi dia mewarisi. Kita juga kadang-kadang begitu. Mungkin kita tak mewarisi daripada sudut pandai masak. Tapi mak saya pandai cakap, saya pun pandai cakap. Saya mewarisi mulut dia yang petah, macam saya. Tapi dia melata, saya tak melata. Macam gitu. Itu. Saya tak mewarisi, Alhamdulillah. Dia melata, saya tak melata. Alhamdulillah, adik saya mewarisi. So kita lihat begini, dalam keadaan-keadaan kita hidup ni, ada banyak nikmat yang kita miliki pada hari ini, dia besar kemungkinan kita dapat menerusi kedua ibu ayah kita. Sebab itu Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita, bila kita nak bersyukur kepada Allah, jangan kita lupa untuk sertakan ibu ayah kita. Ini bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kerana apa? Allah perintahkan kepada kita supaya berbuat baik kepada kedua ibu ayah kita.
Nabi SAW juga ingatkan kepada kita tentang keberkatan, tentang redha kedua ibu ayah kita. Dalam keadaan yang begini, nikmat-nikmat yang kita miliki pada hari ini, kemungkinan besar ianya adalah sesuatu yang kita peroleh daripada kedua ibu ayah kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Ya mungkin bukan sebab kita pandai masak. Itu memang tak warisi. Mungkin bukan sebab kita tak warisi kepandaian mak ayah kita. Ada banyak perkara yang kita tak warisi daripada ibu ayah kita. Namun, kenapa kita jadi bagus sebagaimana kita pada hari ini? Berkat doa ibu ayah kita. Sebab itu kita jangan lupa menyertakan ibu ayah kita dalam doa kita. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam itu tadi. Bila dia minta kepada Allah supaya dia jadi hamba Allah yang bersyukur, dia juga minta kepada Allah sertakan kedua ibu ayahnya supaya mereka juga menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada dia. Dan di sini Nabi Sulaiman alaihi salam juga berdoa supaya wa an a'mala salihan tarda. Supaya aku boleh buat amalan yang mana engkau redha. Okay, ini bukti orang yang bertakwa yang kedua ya. Tadi yang pertama bersyukur. Okay, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni sentiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyertakan kedua ibu ayah kita dalam doa tersebut. Seterusnya kita minta kepada Allah supaya kita dapat beramal dengan amalan yang Allah redha. Kerana makin banyak kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat, maka makin banyaklah kita perlu beramal soleh dalam kehidupan kita. Sebab tu Nabi Sulaiman minta begitu. Lalu yang terakhir Nabi Sulaiman kata apa? Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Dan kau masukkanlah aku dengan rahmatmu di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Iaitu masukkan aku ke dalam syurgamu bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Ini 3 perkara yang diminta oleh orang yang bertakwa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab itu saya nak balik pada kitab kita di sini. Tadi doa tadi boleh rujuk dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-19. Mungkin ada yang tak sempat nak catat di sana. Di balik rumah boleh buka Al-Quran. Rujuk surah An-Naml pada ayat yang ke-19. Surah semut Okey, Nabi Sulaiman tadi kata apa? Dalam keadaan mereka memiliki banyak harta, banyak anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang lebih utama dalam hidup mereka adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam keadaan kesunyian maupun di tengah keramaian. Di situ juga dia kata bersikap adil baik pada waktu marah maupun redha dan bersahaja baik pada saat miskin maupun kaya. Ini yang kita panggil orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bersikap adil. Dia juga akan bersikap biasa-biasa sahaja sama ada dia susah maupun dia senang. Baik, kita lihat pada perenggan kita yang terakhir pagi ini. Di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad tercantum sebuah athar ilahi iaitu hadis kursi yang menyatakan ada 2 keadaan hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita di sini. Ma min makhluqin i'tasama bi makhluqin duni illa qata'tu asbab as-samawati wal ardi dunahu. Fa in sa'alani lam u'tihi wa in da'ani lam ujibhu. Wa in istaghfarani lam aghfir lahu. Maksudnya, tidak ada satu makhluk pun yang mencari perlindungan kepada sesama makhluk tanpa berlindung kepada aku. Maknanya apa? Maknanya apa? Kita menjadikan selain Allah sebagai tempat pergantungan kita. Itu maknanya. Jadi Allah kata manusia, hamba yang menjadikan makhluk sebagai tempat pergantungan. Yang mana dia takutkan. Kita dah bincangkan, kita takwa ni takut kita takut pada murka Allah. Kita tak takut pada murka makhluk. Tetapi Allah berikan kepada kita dengan satu situasi. Ada manusia di mana dia menjadikan makhluk sebagai tempat dia bertakwa, tempat yang dia takut sehingga dia bertawakal kepada makhluk itu.
Apa yang berlaku kepada orang yang begini? Allah kata tidaklah melainkan orang itu qata'tu asbabas samawati wal ardi duna. Aku putuskan sebab-sebab ataupun punca-punca rezeki untuk diri dia. Yang mana punca rezeki itu boleh datang daripada langit maupun bumi. Okay, sebab tu bahaya ya kalau kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki tu tak masuk pada diri kita walaupun kita rasa kita kaya. Tapi rezeki itu sebenarnya Allah putuskan. Rezeki-rezeki yang mendatangkan keberkatan ni maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, fa in sa'alani lam u'tihi. Dan kalau dia meminta kepada aku tak beri kepada dia. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita ada buat perkara yang syirik. Kemudian tiba-tiba kita minta kepada Allah sesuatu. Okey, tiba-tiba kita minta kepada Allah sesuatu. Dalam keadaan yang begitu, adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri? Allah kata tidak. Aku tak akan beri kepada orang yang meletakkan pergantungannya kepada selain Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa in da'ani lam ujibhu. Dan kalau dia berdoa kepada aku tidak akan mengkabulkan doa dia. Kerana apa? Dia dah syirikkan Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa dia. Wa in istaghfarani lam aghfir lahu. Dan kalau dia meminta ampun kepada aku tidak akan memberikan keampunan kepada dia. Kerana apa? Dia buat dosa syirik itu tadi. Okey, baik. Ini untuk mereka yang pertama ya. Pada kategori yang kedua, terus ya, kita baca di situ. Wa ma min makhluqin i'tasama biduna khalqi illa dhaminatis samawati wal ardu rizqahu. Dan sebaliknya, tidak ada satu makhluk pun yang mencari perlindungan kepada aku, bukan kepada makhlukku, melainkan langit dan bumi akan menjamin rezekinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fa in sa'alani a'taituhu wa in da'ani ajabtuhu wa in istaghfarani ghafartulah. Jika dia berdoa kepada aku, nescaya akan aku jika dia memohon kepada aku, nescaya akan aku kabulkan permohonannya. Jika dia berdoa kepada aku, nescaya akan aku perkenankan doanya. Dan jika dia memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini ialah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kata begitu. Bila kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat pergantungan kita yang paling utama, orang ini adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu rezeki yang seluas-luasnya untuk dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan apa yang dia minta. Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan doa dia. Dan kalau dia memohon keampunan kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keampunan untuk dia. Sebab itu orang yang bertakwa, mereka yang tidak mensyirikkan Allah, kalaupun dia masuk ke dalam api neraka, Allah akan keluarkan dia daripada api neraka itu dan akhirnya masukkan dia ke dalam syurga Allah. Ini pentingnya kita menjaga tauhid kita. Sebab itu dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu Wa Taala senaraikan pelbagai macam keutamaan orang yang bertakwa. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan jalan keluar. Allah bantu dia untuk selesaikan setiap sesuatu isu yang ada dalam kehidupan dia. Itu yang pertama, ayat yang kedua dalam surah At-Talaq. Seterusnya pada ayat yang ketiga, Allah kata apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Yang mana dia tak terfikir pun Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada dia, tapi akhirnya Allah beri juga kepada dia. Ini yang kedua. Dalam ayat yang ketiga surah At-Talaq. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, orang yang bertakwa yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dijadikan setiap urusannya mudah. Sebab itu tadi kita lihat pada apa yang kita baca di perenggan yang terakhir itu tadi.
Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri apa yang dia minta. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa dia. Allah murahkan rezeki dia. Tak kira rezeki itu yang ada di langit maupun yang ada di muka bumi, Allah berikan kepada dia. Di sini dalam surah At-Talaq pada ayat yang keempat telah membuktikan kepada kita Allah berikan kemudahan untuk orang yang bertakwa. Seterusnya pada ayat yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, orang yang bertakwa yukaffir anhu sayyiatihi, akan dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Dan juga yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala akan yu'zim lahu ajra, akan digandakan pada dia dengan ganjaran yang baik untuk diri dia. Jadi rugi tak kalau orang yang bertakwa ni? Tak pernah rugi. Rugi tak nak tahan rasa marah? Dalam baik dia pergi balik kat situ Rugi tak jadi orang yang memaafkan? Tak rugi. Tak rugi. Walaupun orang pijak kepala kita. Dia tak pernah rugi. Tak pernah rugi. Okay? Kerana kita akan dapat 5 keutamaan itu tadi sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Talaq. Saya ulang kembali. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan jalan keluar. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketiga, Allah berikan kepada kita, maknanya Allah permudahkan segala urusan kehidupan kita. Yang keempat, Allah hapuskan setiap kesalahan kita. Dan yang kelima, Allah berikan kepada kita dengan ganjaran yang begitu agung. Yang boleh kita fahami di situ ialah ganjaran syurga. Ini Allah berikan semua itu kepada orang yang bertakwa. Sebab itu ketika Nabi SAW ditanya, ayyun nasi akram, manusia mana yang paling mulia? Nabi kata kepada orang itu, akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia di kalangan kita semua adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-14. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian bukan siapa kalian. Maksudnya bukan kerana kalian ni Jawa, Boyan, orang Arab, kan? Bukan kerana itu. Bukan kerana kalian kaya ataupun miskin. Bukan kerana kalian putih ataupun kalian gelap. Tetapi kalian itu mulia kerana kalian adalah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita muslimah-muslimah yang terus-terusan berusaha untuk menjadi muslimah yang bertakwa, tidak jemu, tidak bosan, untuk terus-terusan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.